Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati Ustaz Azhar Ramli, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang mati sekalian, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan inayah dan rahmatnya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di daurah modul yang pertama daripada 3 modul yang kita rancangkan, iaitu Rukun Qauli. Saya terpanggil untuk mengadakan rukun bengkel ni kerana bila kita belajar lebih, kita rasa macam banyak solat kita ni yang tak sempurna. Yang kita belajar mungkin di masa kita belajar di zaman kita kanak-kanak tu, di sekolah agama, mana di Johor lah, di mana-mana kan. Tapi bila kita belajar, banyak benda yang kita tak sebenarnya banyak yang dia tak ikut daripada apa yang ikut daripada mazhab Syafi'i lah, buku dia yang terjam mereka. Jadi insya-Allah kita telah rancangkan dengan Ustaz Azhar. Pada hari ini kita akan concentrate untuk Rukun Qauli. Pada 22 hari bulan Februari Rukun Fi'li, dan pada 7 hari bulan Mac perkara-perkara yang batalkan solat. Jadi insya-Allah awal-awal tahun ni kita buat semua program ni, dan selepas tu akan mendatang kita tengok ada daurah lain yang kita akan rancang di surau kita ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana rancangan saya asalnya 50 saja, sebab kita nak adakan meja sekali, tapi sambutan dia di luar dugaan. Jadi sepatutnya dekat 83 orang, pastinya kejap lagi penuh kot. Jadi insya-Allah kita berdoa lah, mudah-mudahan apa yang kita dapat ambil pada hari ini 3 jam, mana kita akan ada berehat pada pukul 10 suku Ustaz. 15 minit saja kita berehat, sebab kita kena habiskan dalam 12 ataupun paling lambat pun 12 suku, kerana kita ada yang pergi walimah lah mana hari ini. Jadi sebelum kita pergi pada Ustaz, marilah kita membuka majlis kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Ustaz Azhar Ramli untuk mulakan kuliah. Ustaz. Ya. Yang tadi buat. Oh, okey. Buat sangat dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Zul, seluruh ahli jawatan kuasa surau kita, dan yang saya raikan tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan masa serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, sebagaimana yang kita ataupun tuan-tuan ataupun pihak surau telah rancang. Hari ini kita akan adakan bengkel. Kita fokus kepada rukun qauli. InsyaAllah kita akan settlekan selama lebih kurang 3 jam. Sebelum kita akan bincang rukun qauli ini, tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ataupun saya nak buka sebagai pendahuluan terlebih dahulu, kenapa kita fokus terlebih dahulu rukun qauli, ataupun dengan bahasa lain, kenapa kita memilih untuk kita bincang salah satu tajuk yang kita akan bincang dan belajar pada pagi ini berkaitan dengan rukun qauli. Baik, jawab dia, rukun qauli ini sebahagian daripada diri solat. Rukun qauli adalah sebahagian daripada diri sembahyang itu. Diri sembahyang itu terbahagi kepada 13. Kita akan bincang tajuk yang pertama dalam modul kita, iaitu pengenalan diri sembahyang. Baik, sebab itulah oleh kerana rukun qauli ini dia sebahagian daripada diri sembahyang, sebab itulah kita mengambil inisiatif untuk bincang secara agak intensif lah, walaupun tidak secara intensif, tapi kita bincang hari ini lebih kepada intensif, fokus 5 rukun qauli saja. Baik, dan kenapa pula kita perlu bincang ataupun fokus tentang diri solat? Itu menjadi isu, menjadi persoalan. Kalaulah kita fokus 5 rukun qauli kerana dia sebahagian daripada diri solat. Dan kenapa pula diri solat itu menjadi isu ataupun fokus ataupun tumpuan untuk kita settlekan? Jawab dia, tuan-tuan, solat sebahagian daripada tuntutan asas ataupun disebut dalam bahasa akademik tuntutan wajib aini ataupun fardu ain ke atas setiap mukallaf. Setiap individu ataupun dalam bahasa fiqh disebut setiap mukallaf diwajibkan ke atas kita untuk mendirikan sembahyang. Topik ataupun ibadat sembahyang ini menjadi salah satu daripada kefarduan, dan kefarduan itu termasuk dalam ranking yang pertama, iaitu wajib aini. Wajib aini ataupun fardu ain. Maka tak dapat tidak, kita terpaksa untuk study ataupun belajar sehingga settle, sehingga kita betul-betul melaksanakan sembahyang itu mengikut syarat ataupun terma yang telah dinyatakan di sisi perundangan fiqh.
Fiqh ni tuan-tuan, dia ilmu perundangan. Sebab itu bahasa-bahasa digunakan oleh ulama adalah bahasa undan-undan. Baik, settle. Sebab itu kenapa kita pilih topik yang asah ini, kerana dia merupakan kewajipan asah kepada kita. Sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, dia termasuk dalam, kalau kita sebelum kita masuk terlebih dalam tajuk solat, kita nak view dia punya tuntutan. Sembahyang ini dia berada pada ranking kedua tuntutan manusia dengan Allah Ta'ala. Ini kita kena tahu kewajipan kita dengan Allah Ta'ala, tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bahasa syarak dipanggil hak. Dipanggil hak kita dengan Allah Ta'ala, akan ditanya apabila kita berdepan dengan Allah di akhirat kelak. Selagi mana kita tak settle tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala, maka kita tidak akan lepas di sana. Itu dipanggil hak. Ini dalam bahasa Melayu diterjemah sebagai tanggungjawab. Kita nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi solat ini tuan-tuan, dia berada pada ranking kedua, ataupun tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala berada pada ranking kedua. Yang pertama dia ialah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala, yang perlu kita settlekan tanggungjawab kita dengan Allah, hak kita dengan Allah. Tuan-tuan biasa dengar apabila sebut hak, ada hak dengan Allah Ta'ala, ada hak parent dengan anak-anak, ada hak anak-anak dengan parent, ada hak ketua dengan, ada hak leader dengan orang yang dipimpin. Itu semua ada hak masing-masing. Begitu juga kita hamba dengan Allah Ta'ala juga ada hak yang Allah akan tanya ketika mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Pertama apa dia? Iaitu hak tanggungjawab mengenal diri dia. Ini memang dituntut oleh Allah Ta'ala supaya pertama sekali dia berada pada ranking pertama, iaitu mesti mengenal siapa dia, siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Itu tuan-tuan carilah. Tuan-tuan kita dah belajar semua, iaitu bagaimana ciri ketuhanan sehingga kita boleh kenal Tuhan melalui 13 elemen asas ataupun 13 ciri asas, sehingga kita boleh mengenal siapa Tuhan melalui metodologi mengenal melalui ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Settle. Itu pertama. Yang kedua, bola sampai kepada tajuk kita. Tanggungjawab yang kedua dipanggil tanggungjawab ibadat. Apabila kita kenal siapa Tuhan kita, maka Tuhan kita telah menetapkan beberapa peraturan asas terhadap hamba dia. Antara peraturan asas itu ialah yang menjadi tunjan kepada ibadat, nama dia ialah salat. Salat ini dipanggil amalan asas, amalan teras yang menjadi tunjan kepada seluruh amalan lain. Segala amalan lain teras dan tunjannya ialah solat. Apa makna teras dan tunjan solat? Solat merupakan prasyarat kepada segala Allah Ta'ala nak terima amalan lain. Kalau solat ini baik, barulah Allah Ta'ala akan cek amalan lain. Puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, segala kebaikan yang kita buat, dia berasaskan kepada salat. Itu makna ayat Nabi kata as-salat imanuddin. Sembahyang itu adalah teras di dalam agama. Makna teras itu, sembahyang menjadi prasyarat untuk Allah Ta'ala kira, hintum ataupun cek amalan-amalan lain. Kalau amalan lain baik, sedekah kita cantik, bacaan Quran kita smart, tetapi solat kita tak cantik, okey lagi, reject. Itu kita takut. Sebab tu kita nak fokus supaya kita tak nak praktikal kita ini di reject oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau solat kita approve tuan-tuan, okey, itu sudah kita kata selamat. Sebab approve ini ada dua. Satu, dia ada zero markah, boleh tahan lagi. Tanggungjawab kita selesai dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tuntut. Sebab kita ada kota. Masuk kota ini, apabila kita mati, Allah Ta'ala dah kira
berapa kota yang mesti kita laksanakan setiap waktu. Zuhur kita, Allah mula kira 15 tahun sampai kita mati. Itu kota yang mesti kita bereskan dengan Allah Ta'ala. Jadi contoh dia tonton zuhur. Mula dikira 15 tahun sampai kita mati. Contohlah 50 tahun. Maka keklik berapa zuhur yang wajib kita mendirikan. Walaupun kita dirikan semua, satu pun kita tak pernah tinggal. Dan yang kita buat itu menepati dengan terma dan cara sehingga di-approve oleh Allah Ta'ala. Tetapi markahnya zero. Okey, kita tidak dituntut, kita tidak dicah oleh Allah Ta'ala, tidak didenda oleh Allah Ta'ala kerana tidak melaksanakan solat. Boleh tahan. Tetapi yang kita nak, tuan-tuan, kedua, dia panggil Allah Ta'ala approve solat kita dan ada benefit. Allah Ta'ala akan bagi apa dia? Ada markah yang nama pahala. Pahala tu bahasa syarak. Kalau saya guna pahala, tuan-tuan tak rasa excited sangat. Tak feeling. Kenapa? Kerana bahasa itu tidak menyerap dalam jiwa kita. Itu orang panggil bahasa jiwa bangsa. Kalau guna bahasa yang tidak berapa kita boleh faham, maka dia tak touching. Kalau kita tukar pahala kepada merit, kepada reward, kepada markah RM, RM lagi lah. Dia nampak, barulah dia rasa semangat untuk mendirikan ibadat, semangat nak solat. Kerana solat itu dia nak yang kedua. Bukan sahaja solat itu semata-mata Allah terima. Proof ini, tuan-tuan, bahasa syarak dia panggil sah. Dia panggil sah solat kita. Kita nak solat kita ini sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sah dan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Itulah yang kita nak fokus. Baik, settle, tuan-tuan. Untuk menjimatkan masa kita, tuan-tuan dah dibekalkan modul. Dan modul ini ringkasan daripada buku. Saya ada hasilkan buku The Final Touch. Sekarang ini ada untuk sebelum diterbitkan, ada sedikit editing sebelum kita cetak. Kalau dah cetak memang kita dah bawa hari ni. Oleh kerana belum cetak lagi. Jadi untuk yang detail, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang akan bakal dicetak. Ini ringkas saja ni, ringkas daripada buku. Sebab itu tuan-tuan pendahuluan tu tak apa. Tu boleh baca sendiri. Saya tak akan baca pendahuluan tu. Muka surat 3, tuan-tuan. Kita terus lompat kepada muka surat 3. Dan konsep yang kita akan lecture, kita akan guna, kita akan pendekatan kita hari ni, tuan-tuan, kita tidak akan baca word by word. Saya akan buat kesimpulan daripada setiap tajuk. Dan terma dia ni, dia ada beberapa terma. Terma kita tidak akan, kita buat kesimpulan saja setiap terma dan syarat itu. Kita tidak akan baca seperti mana kita baca kitab waktu malam tu. Kalau buat macam tu, tuan-tuan, 3 jam tak habis. Dah lah tak habis leno. Baik. Ian muka surat 3, tuan-tuan, kita terus kepada tajuk makna sembahyang. Solat amalan pertama yang dihisap itu introduction. Tuan-tuan boleh baca intro dia. Baik. Sebagaimana yang saya sebut tadi, tuan-tuan, kita nak kena kenal, kita nak kena kenal setiap ibadat yang Allah syariatkan kepada kita. Kita nak kena kenal dia punya diri dia. Kenapa kita nak kena kenal? Supaya praktis kita menepati dengan hakikat diri yang sebenar. Itu penting untuk kita kenal. Sebab itulah pertama ulama mengemukakan makna ataupun diri sembahyang. Apabila kita sebut sembahyang, tuan-tuan, selepas daripada ini insya-Allah, selepas daripada bengkel ini, kita sebut sembahyang, apa yang tuan-tuan sebut, di minda kita akan ada kerangka asas. Itulah orang panggil natijah ataupun result, hasil daripada bengkel kita. Apabila sebut solat, sekarang ni, tuan-tuan, mungkin kita okey lah, orang lain. Apabila solat, dia hanya sekadar di bibir. Dia tidak ada connection dengan minda. Sebab kita masih kabur. Apa dia di solat? Solat dia tak terbayang di minda kita. Kalau dia terbayang, dia tak perfect.
Dia mungkin terbayang berdiri. Dia mungkin terbayang rukuk. Dia mungkin terbayang sujud. Beberapa part daripada solat sahaja dia nampak. Kenapa? Kerana kita masih kabur apa diri solat yang sebenar. Dia konsep dia sama dengan benda lain. Apabila tuan-tuan kenal benda lain, tuan-tuan sebut di bibir, minda tuan-tuan dia akan kena. Apapun tuan-tuan sebut, itulah dia tanda tuan-tuan kenal makna ataupun diri benda. Makna ni diri. Tuan-tuan sebut apa pun. Sebut rumah, terbayang rumah kita di minda. Sebut kereta, terbayang. Walaupun kita ada 10 biji kereta, tuan-tuan sebut, dia akan jelas di minda kita kereta mana daripada 10 itu. Kenapa kita kenal? Anak tuan-tuan ada 10. Janganlah orang ada 10. Mungkin ada lah. Orang gini tak sampai 10 lah. Kalau orang dulu standard 12, 10. Subuh. Apabila dia sebut anak dia 10 tuan-tuan, dia sebut nama anak dia satu daripada 10, dia tak bertukar, jelas di minda dia. Dia sebut nama anak dia, nama Ali. 10 nama anak dia tak akan bertukar. Sebut Ali, terus minda dia nampak wajah anak dia dan susuk badan anak dia. Kenapa? Itulah dia kenal makna Ali. Itulah makna Ali. Makna ni merujuk kepada diri benda. Dalam bahasa Arab, makna. Makna ni menurut istilah fiqh tuan-tuan, apa nama ni istilah fiqh ataupun fuqaha, dia merujuk kepada diri benda. Diri benda. Ini konsep pengajian syarak, pengajian agama tuan-tuan, dia akan dua language. Dia ada dua bahasa. Tetapi yang paling penting kita nak target ialah makna kedua. Inilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, apabila kita tahu konsep pengajian syarak ini, pengajian agama, tuan-tuan akan boleh nilai bahawasanya di mana yang lost ataupun hilang. Majoriti orang faham sekarang ini adalah makna pertama, bahasa. Inilah yang disebut oleh Nabi, akhir zaman syariat Islam itu dia mengalami proses kepupusan. Allah angkat. Di mana hilang? Hilang pada makna yang kedua. Apa makna kedua? Makna kedua ini ialah makna dari segi istilah. Apapun tuan-tuan belajar, mesti ada vocab yang nama dia ialah istilah ilmu. Fiqh, dia ada istilah dalam fiqh. Ni panggil istilah syarak. Tauhid, dipanggil istilah ilmu kalam. Satu lagi makna pertama, tuan-tuan, itu makna bahasa Arab. Inilah yang tinggal hari ni. Orang bercakap kebanyakannya, dia faham dari sudut bahasa Arab. Sebab itu dia tidak terbang gambar dalam minda. Contoh tuan-tuan, mudah faham. Apabila orang sebut kita lah, contoh saya lah, saya ambil nama mudah saya. Saya ni ada nama. Sembahyang ada nama. Sembahyang tu nama, bukan diri. Saya nama. Maka saya ni nama saya tuan-tuan Azhar. Dalam bahasa Arab Azhar. Maka orang tanya, Ustaz, apa makna Azhar? Biasanya tuan-tuan, apabila orang tanya makna Azhar, dia nak kepada makna yang pertama, iaitu makna dari sudut bahasa Arab. Azhar ni zahratun, sekuntum bunga. Azhar plural, beberapa kuntun bunga. Maka apabila sebut azhar, tuan-tuan terbayang pada bunga. Itu menurut bahasa. Itu tak capai target. Target yang sebenar yang kedua, makna kedua istilah azhar itu apa dia? Makna azhar ini merujuk kepada diri saya. Sebab tu tuan-tuan kata, Ustaz Azhar datang tak lagi? Dia tengok diri ada datang. Kalau bunga tepi-tepi tu, tak pakai lagi. Dia kata dah ada dah Ustaz bunga. Daripada lama dah duduk di surau kita bunga ni. Ni pun ada. Tak ori. Ni bunga ori. Maknanya tuan-tuan, kita nak kepada diri. Apabila sebut azhar, makna kedua, diri saya. Tangan, sebahagian daripada diri saya. Kepala, sebahagian daripada diri saya. Nak terbentuknya diri saya ini, mesti lengkap
ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan. Cantumkan ke semua part manusia ini, bahagian manusia ini, barulah dipanggil seorang manusia yang bernama Azhar. Konsep yang sama di dalam ilmu syariat. Pertama tuan-tuan, sembahyang ini nama. Nama, sebab itulah ada dua makna. Makna yang pertamanya pada lughah. Tuan-tuan boleh baca, saya tak akan baca, saya akan buat kesimpulan saja. Pertama tuan-tuan, makna lughah pada bahasa Arab apabila orang Arab sebut salat, salatun jamak, salatun, salat, salatun, makna dia du'aun, permintaan. Makna dalam bahasa Arab sembahyang ini permintaan, doa dengan Allah Ta'ala. Apabila orang Arab nak berdoa, dia akan katakan sallu, sallu, sallu. Berdoalah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusallu, berselawat. Selawat itu makna yang ketiga, doa. Sallu itu hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi. Makna hendaklah kamu berdoa ke atas Nabi kamu. Apa doa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Apabila doa tuan-tuan, kita bukan menjadi target kita dalam ilmu syariat. Yang kita nak adalah makna kedua. Makna kedua. Sembahyang itu nama yang merujuk kepada diri sembahyang tu apa dia. Inilah yang kita nak target hari ni. Yang kita nak bincang supaya apabila kita sebut sembahyang, insya-Allah selepas keluar daripada bengkel ni, daurah ini, kita dah terbayang ada asas dalam minda kita. Ada kerangka. Kita polish makin nampak dengan ilmu dan praktikal. Kita ada asas, ilmu asas kita dah ada, kemudian kita polish. Tu latihan kita sehingga kita nampak. Ini bukan suatu benda yang kita boleh dapat dalam beberapa jam. Ini para ulama kita, mereka menghabiskan masa lama untuk betul-betul berada pada level orang yang mengenal hakikat sembahyang. Sebab tu kita jangan rasa lepas bengkel pun tak nampak juga. Jangan rasa give up, jangan rasa sedih. Ustaz kata lepas bengkel nampak, sebut solat nampak dalam minda, tak nampak juga. Tak nampak apa dia kata. Nak dia kata aku tidur je lagi tak nampak. Baik. Makna sembahyang pada lughah tuan-tuan, pada bahasa ini. Apa dia? Yang saya akan buat kesimpulan daripada nombor 2. Ini kita nota kita dah cantik tuan-tuan, nampak smart sikit. Pengerusi kita tuan Haji Zul tolong edit. Jadi nampak ada nombor, ada ABC, mudah nak baca. Baik. Ringkas dia tuan-tuan. Kalau detailnya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'it makhsusatin. Panjang. Itulah diri dia yang panjang. Maka ulama ataupun Allah Ta'ala create nama. Kenapa ada nama? Supaya mudah untuk kita panggil. Diri yang panjang itu payah kita nak panggil. Create nama mudah, spontan. Kita sebut salat, merujuk kepada 13 juzuk. 13 juzuk yang mesti dikombine, mesti dilaksanakan dengan sempurna. Apa dia 13? Apabila sebut solat, maka kena terbayang di minda kita ada 13 diri, ataupun dia panggil 13 juzuk. Dalam bahasa fiqh dipanggil 13 rukun. 13 rukun itu dibahagikan kepada 2 aqwalun. Rukun yang jenis perkataan ada 5, dan rukun yang jenis perbuatan ada 8. Maka 8 campur 5 jadi 13. 13 itulah dipanggil rukun sembahyang. Dan nak dinamakan diri sembahyang, bukan setiap satu. Kena laksanakan, dirikan ke semua 13 dengan sempurna, mengikut terma dan syarat yang dinyatakan oleh fuqaha, barulah dinamakan salat.
Kita tak boleh panggil solat, tuan-tuan, kalau tak cukup satu. Contoh kita 12 kita buat. Buat itu buat mengikut apa dia? Mengikut terma dan syarat yang dinyatakan oleh fuqaha. Bukan ikut kita. Kita buat 12, maka di reject. Tidak dinamakan solat. Kenapa? Kerana solat dia ada 13. 13 apa? 13 juzuk. Nak dinamakan diri dia, mesti cantumkan ke semua 13. Dengan bahasa lain, kita mendirikan ke-13 rukun mengikut kehendak syarak. Barulah dinamakan solat di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita buat 12 contoh, tak cukup satu, 12 perfect kita buat, apa saja terma syarat kita penuhi, tetapi 12 saja. Yang ke-13 tak mengikut piayawan yang ditetapkan oleh fuqaha, maka direject oleh Allah Ta'ala. Ataupun isu yang kedua, kes yang kedua, kita buat ke semua 13. Bermula daripada takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum warahmatullah, komplit 13. Tetapi 13 itu kita buat tak mengikut piayawan ataupun terma dan cara. Ada fee di mana-mana. Terma begini kita tak follow, maka tidak dinamakan solat. Dia kira bukan kira buat, tetapi buat mengikut piayawan yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Mana dalil, tuan-tuan? Sebab itulah hadis popular di dalam kitab solat. Ini antara hadis popular. Nabi menyatakan al-musalluna kathirun wal muqimuna qalilun. Beza di antara musallun, orang yang melaksanakan sembahyang, wal muqimun, orang yang mendirikan sembahyang, lain. Nabi menyatakan musallun, orang yang mendirikan sembahyang ini ramai. Walaupun tak ramai orang yang solat, tuan-tuan, tetapi Nabi kata akhir zaman masih lagi ada ramai nisbah orang yang melakukan perbuatan sembahyang. Wal muqimuna qalilun, tetapi orang yang mendirikan solat, muqimun, iqamah, mendirikan solat, qalilun, sedikit kata Nabi. Tak ramai orang yang mendirikan solat. Apa beza di antara dua istilah ini? Musallun, muqimun. Orang yang melaksanakan perbuatan sembahyang, tetapi dia tidak mendirikan sembahyang di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, muqimun, orang yang mendirikan sembahyang. Inilah dia dipanggil orang yang betul-betul sembahyang di sisi Allah Ta'ala. Di mana beza dia? Beza dia ialah berada pada pelaksanaan mengikut terma dan syarat. Kalaulah dia buat mengikut syarat dan rukun, ni bahasa fiqh. Saya cuba guna bahasa moden, tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham. Bahasa fiqh dia tak ada terma. Bahasa fiqh dia panggil syurutus sihah, dia panggil syarat sah. Daripada kecil sampai tua syarat sah duk sebut, tuan-tuan, dia tak berapa feeling sangat. Rukun, dengar je lah rukun 13 dia kata. Syarat sah 9, cekak angka. Tetapi dari segi pelaksanaan itu tak mengikut. Kerana dia tak tahu apa dia syarat sah. Dia tak tahu apa dia rukun. Itu penting untuk kita tahu satu perkataan. Baik. Apabila seseorang itu melaksanakan ataupun mendirikan setiap perbuatan dan setiap perkataan dalam solat mengikut terma yang kita akan bincang ini, maka orang itu dinamakan orang yang mendirikan sembahyang. Itulah disebut sebagai aqimus salah. Kalau tuan-tuan perhati dalam ayat Quran, Allah Ta'ala guna bukan musallun, Allah Ta'ala guna aqimus salah wa atawuz zakah. Aqimu ni maknanya orang mendiri, bukan musallun, bukan orang yang solat. Lain. Orang yang melakukan solat, orang yang mendirikan solat, beza. Mendiri, muqim, iaitu dia melaksanakan mengikut peraturan dan syarat sah. Settle. Baik. Apabila kita tahu, tuan-tuan, diri sembahyang tu kena ada 3 belah. Maka dibahagikan oleh ulama 2. Satu yang jenis perkataan, satu yang jenis kena buat dengan anggota, dipanggil perbuatan. Maka 2 ini yang kita nak kena settle. Bagaimana
peraturan cara pelaksanaan kita yang dikatakan qauli, yang dikatakan perkataan dalam solat. Bagaimana cara kita nak praktis yang dikatakan perbuatan dalam solat. Perbuatan macam mana? Bermula daripada qiyam. Bermula daripada qiyam sampailah duduk antara, duduk tahiyat akhir. Bagaimana cara qiyam yang sempurna? Dia ada 2 level, kita akan belajar akan datang. Qiyam, setiap perbuatan itu ada level-level dia. Ada qiyam yang sah, ada qiyam yang sempurna. Maka kita nak dapat pahala yang mana? Pilih. Kita nak yang sekadar sah saja, maka kita buat praktikal kita sekadar sah saja. Begitu juga yang kita nak bincang hari ni tuan-tuan. Selain daripada 8 ni, kita nak fokus dulu ialah 5 perkataan di dalam solat. Dan setiap 5 itu dia ada terma dia. Itu yang menjadi target kita. Bukan kita semata-mata kita tahu rukun qauli. Bagaimana yang kita belajar masa sekolah rendah dulu, masa sekolah menengah dulu, kita belajar rukun apa dia. Rukun membaca Fatihah kita belajar, tetapi terma dan syarat membaca Fatihah yang disusun oleh fuqaha, itu yang kita nak detailkan. Baik, saya tahu. Maknanya tuan-tuan, yang saya sebut tadi tergambar di minda kita. Apabila kita sebut usalli fardal zuhri, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Sebut sahaja sembahyang fardu, okeylah, itu tak menjadi isu. Fardu zuhur tak apa. Sebut sahaja aku sembahyang. Poin dia ialah aku sembahyang. Dia akan terbayang di minda dia apa yang kerangka ada 5 dan 8. Dan cara terbayang ini mengikut level kita. Kita orang biasa tuan-tuan, dia tidak sama dengan orang yang tahap advance. Dan tahap orang advance pula, dia ada beberapa tahap. Para wali Allah, para soleh, mereka tak sama dengan kita. Kita ni tahap orang yang baru, dia panggil mubtadi, baru untuk latih diri kita untuk betul-betul kenal solat. Maka cara kita ni tuan-tuan, dia terbayang 3 belah tanpa sempurna. Apa makna tanpa sempurna? Tanpa kita terbayang satu demi satu. Pertama, tak boleh terbayang sampai 3 belah di sini. Tak boleh nampak dalam minda tuan-tuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Last sekali 3 belah ialah salam. Tak nampak. Tuan-tuan akan nampak spontan, tanpa memisahkan mana duduk salam, mana duduk tahiyat akhir, mana duduk qiyam. Tak boleh asinkan. Hanya nampak spontan. Kadang-kadang spontan ni kita gambar itu tak sempurna 3 belah. Tak apa. Tapi kita sudah ada kerangka asas. Sudah boleh bayangkan dalam minda. Sebut salam, nampak qiyam, nampak rukuk, nampak sujud, nampak bacaan tahiyat, nampak bacaan selawat, nampak bacaan salam, nampak bacaan takbir, nampak bacaan Fatihah. Secara spontan, tanpa dia membahagi-bahagikan. Ini tahap kita yang baru-baru nak kenal. Adapun orang dah kenal tuan-tuan, dia terbayang jelas ke 3 belah. Ni payah. Macam tuan-tuan telah terbayang. Sebut, tuan-tuan boleh bayangkan apabila saya kata rumah tuan-tuan, di mana bilik tidur tuan-tuan, di mana bilik anak tuan-tuan, di mana bilik tetamu tuan-tuan, di mana dapur. Kita terbayang je lah tebuk rumah kita. Walaupun tuan-tuan ada 3 biji rumah. Rumah A, taman sekian, nampak. Siap garah nampak. CCTV duduk sini. Dia nampak je lah. Kenapa? Kerana kita kenal rumah kita. Dia terbayang di minda kita. Apabila kita sebut kereta, tuan-tuan akan tergambar kiri, kanan, depan, belakang. Siap tergambar ni, hak tercala 2 bulan lepas. Dia nampak dalam minda. Pintu sebelah kiri, kereta BMW tercala. Nampak. Sebut BM, tercala belah kiri. Nampak. Kenapa? Kerana dia kenal kereta dia. Tanpa tuan-tuan, tanpa kita latih. Mana bumper, tak perlu. Dia nampak sendiri. Dia nampak jelas kereta tu sebiji. Tak perlu bahagikan pintu A, pintu B, depan, belakang, bumper, tak perlu. Jelas. Dan diri dalam pun jelas. Itulah dia orang kenal. Maka kita tuan-tuan jangan susah hati kerana kita ini peringkat baru untuk kenal solat. Walaupun kita dah solat lama. Settle.
Seterusnya tuan-tuan, terus ke muka surat yang ke 5. Kenapa langkau sampai 5? Sebab dah kita simpulkan tadi. Perbuatan ada 8. Saya tak jelaskan 8 tu, tuan-tuan boleh baca sendiri 8 apa dia. Dan rukun perkataan dalam solat ada 5. Saya tak jelaskan 5 kerana kita akan jelaskan satu persatu. Baik, muka surat 5. Kita terus kepada tajuk topik kita, 5 rukun perkataan dalam solat. 5 rukun perkataan dalam solat. Yang ni tuan-tuan saya lupa nak sebut, takut tuan-tuan jadi keliru. Yang kita bincang 13, 8/5 dan kita fokus 5 hari ni, 5 jenis perkataan. Ini adalah wajib. Yang kita tak sebut kat tuan-tuan ada 2 lagi. Jangan keliru. Ini wajib. Maknanya kalaulah kita fail yang ni, memang out solat kita. Itu yang penting. Ada 2 lagi. 2 tu dia panggil, satunya aksesori. Dia panggil apa? Sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Di dalam solat ni tuan-tuan, dia ada 3 elemen saja. Tak banyak. 3 komponen. Pertama, komponen wajib. Yang kedua, sunat ab'ad. Yang ketiga, sunat hay'ah. 3 saja. Dan 3 ini dia markah tak sama. Sebab tu kita fokus markah yang paling mahal. Ini pahala yang sangat besar, iaitu rukun. Kita tuan-tuan, kita duk bincang tentang ibadat ini peringkat level pertama kita. Level kita orang biasa, bukan level orang soleh, orang wali Allah, bukan. Level kita orang biasa. Kenapa kita cuba untuk jaga semak solat kita, ibadat kita? Sebab kita nak adalah pahala. Pahala yang untung yang berganda. Orang level kita tuan-tuan, level biasa, level awal, ibadat kita, setiap ibadat kita nak cantik supaya pahala kita untungnya cantik, untungnya berganda. Kerana kita, target kita tuan-tuan, kita nak jana pahala sebanyak mungkin. Itu target kita. Adapun orang yang atas, level atas, dia dah level tak kira. Dia kerana dia ni dah jutawan. Dia tak tergambar di minda dia pahala. Dia dah relax dah. Passive income. Ni macam orang pencen tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni dah jutawan semua dah. Tak heran sebut. Takat sebut 1 juta tak heran. Aku relax. Tunggu apa? Pagi-pagi surau. Maghrib surau. Balik baca Quran. Tu je. Buat kerja agama saja. Kerja dunia dah tinggal dah. Kenapa? Duit dah banyak. Tak heran dah. Tak terbayar dah di duit. Tapi orang muda-muda baru nak establish dalam hidup. Macam saya lah muda ni. Baru nak establish dalam hidup. Nak bayar hutang tu. Nak bayar rumah sewa. Nak anak nak belajar. Cari duit. Nampak ke duit? Kerja nampak duit. Cari hak gaji mahal. Kenapa? Kerana komitmen kita banyak. Takkan nak cari hak murah. Macam contoh. Para ulama tuan-tuan, apa saja kerja dia buat, dia ikhlas. Ibadat dia ikhlas. Kita pun ikhlas. Ikhlas tu level 3. Asas dia saja. Saya selalu sebut ada 3 level ikhlas. Ikhlas yang paling bawah ialah ibadat kita semata-mata kerana pahala yang Allah ganjarkan kepada kita. Huraian semata-mata kerana Allah ni ada 3 huraian, ada 3 level. Huraian pertama, lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana nak dapatkan pahala yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala. Nak ada apa upah. Allah Ta'ala nak bagi upah kepada kita, cari yang mahal. Jangan lepaskan yang mahal. Kerana kita nak pahala. Itulah level kita. Adapun level yang kedua tuan-tuan, orang yang kedua, orang lebih baik daripada level pertama. Lebih tinggi ikhlas dia. Iaitu dia buat perkataan, buat ibadat dia semata-mata kerana perintah Allah. Bukan pahala. Kenapa dia solat? Kerana solat ini perintah wajib. Kenapa dia solat duha? Kenapa bangkit tajuk, solat tajuk? Kerana perintah sunat. Perintah juga sunat. Tak dapat pahala. Kita ni kenapa solat duha? Nak pahala. Hebat lagi. Nak pahala. Ada setengah nak rezeki murah. Bolehlah juga. Fadilat tu level bawah. Kerana fadilat Allah Ta'ala sebut. Siapa yang melazimi, mengekalkan sunat duha, maka akan dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tak kira lah rezeki apa pun.
Rezeki fizikal ataupun maya. Maya hang tak nampak. Hang tak nampak ni apa dia? Ada ni'matul irsyad, hang orang tak nampak. Ni'matul irsyad ni nikmat Allah beri kepada dia faham, panduan sistem hidup dengan Allah Taala. Itu nikmat. Boleh faham agama, itu juga rezeki. Tapi orang panggil rezeki yang tak nampak. Bukan rezeki yang berbentuk fizikal. Ada level tinggi sekali tuan-tuan, level tinggi. Level tinggi ni bukan kita dan bukan juga level kedua. Level kedua dia buat apa saja, dia belajar ke, dia apa saja, dia cari ilmu kerana perintah Allah Taala. Kalau Allah tak perintah, dia tak akan buat. Maka level yang tinggi ni semata-mata mardatillah. Inilah para awliya Allah. Mardatillah ni kenapa dia buat? Kenapa dia solat? Semata-mata untuk Allah Ta'ala suka perbuatan dia. Itu mardatillah. Allah setuju, Allah suka. Itu dia panggil redha. Redha bahasa Arab. Apa saja dia solat, dia nak Allah Ta'ala suka perbuatan dia. Dia nak supaya Allah kasih kepada dia. Dia nak tarik kasih sayang Allah Ta'ala. Dia nak supaya Allah alert dengan dia. Allah perhati kepada dia. Allah fokus kepada dia. Apa saja dia buat, dapat perhatian Allah Ta'ala. Dia nak tarik perhatian daripada Allah Ta'ala. Itu saja semata-mata. Dia nak bodek lah. Nak bodek Allah Ta'ala lah. Bahasa kita. Dia bodek dengan ibadat. Maka kita ni tuan-tuan, peringkat bawah. Apa kita buat? Nak pahala. Maka tak salah. Maka itu. Sebab itulah kita fokus tuan-tuan. Yang pertama, wajib. Elemen wajib ini ataupun komponen wajib dalam solat ada 13. Dan yang kedua, komponen yang kedua nama sunat ab'ad 8. 13 capur 8. Dan yang ketiga, apa dia? Nama dia sunat hay'atun. Hay'ah. Tuan-tuan je lah macam mana bunyi hay'ah. Spelling tak penting. Penting bunyi. Eja lah macam mana. Tapi dia, sebutan dia betul. Kalau eja betul, sebut tak betul. Tak jadi juga macam tuan-tuan belajar Inggeris. Spelling betul dah. Tapi dia pronunciation dia ni dia hantar. Bunyi Jawa lah. Macam saya Inggeris, saya Kelantan lah. I go I cannot go. Yang penting spelling. Yang penting apa sebutan. Hay'ah. Hay'ah ni apa dia tuan-tuan? Hay'ah ni aksesori. Makeup. Dalam mazhab Syafi'i sangat teliti, sangat jaga elemen makeup ini. Kerana dia bonus. Dia tidak mencederakan ibadat solat. Dia hanya tak cantik saja solat kita. Itu saja. Sebab itulah mazhab Syafi'i 3 komponen dan elemen ini semak dia jaga. Sebab tu kita tuan-tuan, hari ini kita akan fokus elemen pertama dulu. Kemudian di akhir itu kita akan tambahkan sedikit elemen aksesori untuk tuan-tuan buat sunat. Sebab apa saya nak combine ni tuan-tuan? Kerana orang keliru di antara elemen wajib dengan elemen yang hay'ah. Ab'ad tak apa. Ab'ad dia tak banyak, dia ada 8 saja. 8 tu, 4 tu, dia lahir daripada 2 saja. Lahir daripada sunat ab'ad, tahiyat awal dan kunut. 4 itu dia lahir di mana? Dia lahir di tahiyat awal dan kunut. Tak banyak. Ada pun yang banyak tuan-tuan ialah hay'ah. Maka 3 elemen itu pahala dia tak sama. Ranking pertama pahala dia ialah elemen wajib. 13 ini tuan-tuan, pahala dia sangat-sangat besar. Dahlah solat tu besar. Pahala yang paling besar ibadat kita tuan-tuan, ibadat zahir, solat. Dan pahala yang paling besar ibadat batin ni banyak. Sabar ibadat batin. Tuan-tuan tahan marah tu sabarlah, tu ibadat batin. Yang kedua ibadat ibadat batin ni yang besar ni apa dia? Yang besar ialah sistem kepercayaan tuan-tuan terhadap Tuhan dan Nabi. Itu yang paling besar. Dia panggil akidah. Amalan akidah itu paling besar pahala. Tak boleh compare dengan ibadat lain. Nak compare dengan ibadat batin lain pun tak boleh. Nak compare dengan ibadat zahir tak boleh. Dan yang kedua tuan-tuan, ibadat zahir ni dia banyak. Sedekah zahir nampak. Baca Quran zahir nampak. Tuan-tuan ziarah nampak zahir, pahala. Tuan-tuan jamu makan orang, pahala. Tuan-tuan datang belajar, zahir, pahala.
Tetapi tak boleh nak banding dengan satu zahir yang paling besar, nama dia lah solat. Bagi solat ibadat yang paling besar pahala yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala, walaupun satu, dia kira value. Satu ni, kalau tuan-tuan solat wajib, seorang diri dapat satu. Itu sistem pemarkahan. Selalu kita sebut, dia ada skema dia tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan jangan dengar skema pemarkahan solat. Kena tanya panel melekat. Tukang duk rekod melekat. Kita ni tukang cerita saja. Dalam kitab ni ulama tulis dalam kitab cerita, bukan ulama yang tukang maknya, bukan. Melekat rekod. Melekat yang rekod. Allah Ta'ala yang maknya. Bukan kata melekat yang akan catat, yang akan pahala, beri pahala. Tidak. Melekat ni dia catat saja. Maka yang nak tentu pahala Allah Ta'ala. Baik. Skema dia tuan-tuan. Kalau satu tuan-tuan solat subuh tadi dapat satu. Tak sempat datang surau. Di rumah pun tak sempat nak jemaah dengan isteri. Duk kaluk-kaluk lah. Maka satu dapat. Baik, satu ni adakah satu saja semua tu? Tak. Dia satu ini Allah Ta'ala keganjarkan setiap perbuatan tuan-tuan. Perbuatan kita ni ada 8. 8 ni tuan-tuan. Setiap 8 itu Allah ganjarkan satu. Baik. Begitu juga konsep yang sama, tuan-tuan semaya Jumaat 27. Jangan nampak 27. Kena nampak how. Bagaimana nak dapat 27? Kena nampak yang tu. 27 ni tuan-tuan, skema dia setiap perbuatan dapat 27. Qiyam tuan-tuan dapat 27. Raka' dapat 27. I'tidal, sami'allahu liman hamidah, 27. Sujud, Allahu akbar, 27. Duduk antara 27. Rabbi ghafirli warhamni, itu baca doa lain pula. Itu pahala lain. Cerita pahala je hari ni. Jana pendapatan kan. Ni bisnes. Ni hari ni bengkel menjana pendapatan pasif. Bukan kira nak main saham je. Ni saham akhirat ni. Duk main seminar jutawan je kita kan. Tuan-tuan tak lah dah pecah lama dah macam saya ni lah. Seminar tu, seminar ni. Baik. Kita nak tahu Allah Ta'ala bagi ni yang wajib tuan-tuan. Sunat, bacaan sunat tak kira, itu aksesori. Ni nak cerita yang wajib dulu. Maka dia akan bagi 27. Cuma tuan-tuan, 27 ini yang paling basicnya ialah jangan melakukan sebaran bentuk kesalahan untuk dapat 27. Allah Ta'ala nak bagi 27, syarat dia jangan kita lakukan sebaran bentuk kesalahan. Kesalahan ada dua. Pertamanya nama dia makruh, dan yang kedua haram. Itu kena tahu dalam peraturan lain, insya-Allah. Tu bengkel lain pula. Nama dia ialah terma dan syarat mengikut imam. Ada 13. 13 ini syarat untuk sah kita ikut imam dan dapat pahala. Makna apa? Makna kita follow iman, sebaran bentuk kesalahan dengan sebab kita ikut dia, kita tak buat sebaran kesalahan, maka kita akan dapat 27. Tetapi kalau kita di mana-mana perbuatan kita salah, tersalah ataupun salah, itu ada beza. Cuma kita ni oleh kerana kita buat tak tahu, dia tetap dinamakan salah. Walaupun kita kata tersalah, ustaz saya tak tahu. Kerana tak tahu, kita tak mencari. Tak boleh. Jadi kita akan bahas apa beza dengan salah dan tersalah di sisi syariat, bukan di sisi kita. Maka ada perbuatan kita melakukan makruh. Perbuatan itu dikira makruh di sisi Allah Ta'ala. Maka dipotong markah 27. Zero. Di mana zero? Bukan satu solat kita tu tak dapat apa. Tempat kita salah tu. Contohnya rokok. Rokok kita melakukan perbuatan makruh. Makruh dengan sebab apa? Dengan sebab ikut imam. Bukan seorang diri. Bukan. Kita follow imam, kesalahan kita follow imam, ada kesalahan makruh, maka dipotong markah 27 tidak dapat. I'tidal tak buat salah, dapat 27. Sujud tak buat salah, dapat 27. Itulah penting tuan-tuan, kenapa kita nak kena tahu elemen wajib ini. Baik, settle. Ada 5 yang wajib. Yang lain insya-Allah kita akan tentu tuan-tuan. 5 yang wajib ini kita sebut sebentar lalu, kita akan detailkan.
Pertama, takbiratul ihram wajib. Yang kedua, membaca surah Fatihah wajib. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir wajib, bukan tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang keempat, membaca selawat ke atas Nabi selepas tahiyat akhir wajib, bukan sunat, dapat pahala wajib. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, salam. Ada 5 saja. Kalau bacaan tuan-tuan mudah, install dalam minda kita, 5 ini sahaja wajib. Selebihnya ada 2, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Qunut sunat ab'ad, tahiyat awal sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni dapat markah pahala ab'ad lebih tinggi daripada pahala hay'ah. Sebab tu sunat ab'ad dia pahala dia besar sedikit daripada sunat hay'ah. Tetapi tak boleh compare dengan wajib, tak boleh. Jangan tuan-tuan kata, ustaz, mana besar di antara ab'ad dengan wajib? Tidak ada perbandingan. Kerana wajib sama wajib pun dah dia tak sama tuan-tuan, apatah lagi wajib dengan sunat. Wajib sangat besar nilai dia, tidak boleh disamakan dengan sunat. Sunat ni pula dia ada 2 ranking, ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah, maka ab'ad lebih tinggi. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, sesiapa yang meninggalkan sunat ab'ad, dia infect, dia menjejaskan solat. Apa maksud menjejaskan? Cedera solat kita. Solat ni tuan-tuan, dia ada rupa dia. Allah Ta'ala akan tunjuk apabila kita mati. Rupa solat. Bukan rupa solat ni, ibadat. Pahala. Allah bagi hadiah pahala ni, kita akan nampak pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, cantik tak cantik. Pahala apa? Inilah dia pahala solat yang kamu buat dulu. Cantik ke tak cantik berdasarkan kepada kita buat. Kita jaga ab'ad, dia tidak akan cedera. Kita jaga rukun ni, nak bagi jadi pahala. Apabila pahala tu jadi, nak cantikkan pahala itu, kena jaga 2. Pertama, ab'ad. Kalau tak jaga ab'ad tuan-tuan, dia mencederakan rupa pahala solat kita. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syahdaw Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli, dia umpama, bagi contoh perumpamaan rupa solat ni dengan rupa kita manusia. Mana sunat ab'ad? Kalau nisbah kita ini kaki, tangan, telinga, itu sunat ab'ad. Kalaulah tidak ada kaki, cacat, orang panggil cedera. Hidup? Ya, hidup. Cuma orang yang cedera. Amalan dia cedera. Kalau dia tinggal sunat ab'ad, dia tak baca doa kunut, ya sah. Mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali tak sunat, tapi kita sunat ab'ad. Tak baca tahiyat awal, ya sah, tetapi rupa amalan solat kita itu cacat. Seperti orang yang kudun, kaki dia seperti telinga sebelah saja ada, tangan sebelah saja ada, maka dia cacat saja. Jadi orangnya ada. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga ni apa dia tuan-tuan? Sunat hay'ah. Maka sunat hay'ah ini perumpamaan, kata Syekh Daud, sepertilah bulu yang berada di badan kita. Sebab tu aksesori, dia hanya untuk nak cantikkan saja. Dia tak cacat, dia tak cedera amalan solat kita, dia hanya tak cantik saja. Seperti orang yang tak ada bulu di badan dia, rambutnya tak ada bulu, lahir-lahir botak kepala dia, tak handsome je. Bagi orang yang tak handsome lah, ada setengah orang dia handsome botak. Saya botak tu handsome dia tu. Jangan kata abang botak tak handsome. Dah lah handsome, sado pula. Habis. Baik, settle tuan-tuan. Saya selalu tempat lain lah. Sebab tu saya ulang banyak kali, ini elemen wajib. Tempat-tempat lain kadang-kadang dia tanya sedih dia. Selepas bengkel, dia kata, ustaz, saya ni lama solat. Kenapa Tuan Haji? Kenapa sedih muka ni? Dan selepas bengkel sedih lah. Dia dah tahu dah. Saya ni, dia kata, seingat saya lah. Sebab saya tak sempat belajar doa iftitah. Tahan ini bahaya, kesian kat dia. Dia kata, saya jarang sangat saya baca doa iftitah dalam solat. Saya kata, kenapa Tuan Haji tak baca? Saya pun nak bagi dia susah hati lagi. Dia kata, 2 sebab ustaz. Dia ni jujur, tulus lagi mulus. Saya yang kedua tak hafal ustaz, tak berapa ingat. Ayat cover lah, tak berapa ingat. Sebenarnya tak ingat. Lepas tu dia kata, yang kedua pula, saya tak berapa betul baca.
Pertama, saya tak apa, tak berapa hafal. Yang kedua, tak berapa nak betul baca. Lepas tu Tuan Haji tak baca? Ya, saya tak baca. Maknanya solat saya ni macam mana Ustaz? Tu susah hati dia. Saya tanya doa iftitah tu apa dia Tuan Haji? Cuba baca. Allahu Akbar kabira. Saya lah bacanya, dia baca awak je lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Lepas tu wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin tu. Jadi selepas daripada kita takbiratul ihram Allahu Akbar, disunatkan dalam mazhab kita Syafi'i membaca doa iftitah, doa pembuka. Sebelum kita baca Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Baik. Lalu dia kata, sah tak semayang saya? Kata kita dah bincang 5 elemen wajib. Cuba tuan-tuan perasan. Ada tak dalam 5 itu Allahu Akbar kabira? Tak ada. Tapi kenapa susah hati lagi dia? Dia tak confirm. Dia hanya ingat, saya ingat Ustaz bagi 5. Tapi saya tak tahu 5 tak apa. Dia hanya ingat angka. Ni bahaya juga ingat angka. Cekap. Rukun qoli berapa? 5. Terma dan syarat rukun, jangan tanya terma. Rukun qoli 5 pun dia tak tahu, tak ingat. Hanya ingat 5. Jangan tuan-tuan, jangan ingat angka saja, sedih. Kenapa sedih? Tuan-tuan lah yang sedih. Di atas 5 ni aku buat tak sebelum ni? Semua kita buat. Cuma kita nak polish, kita nak upgrade dan kita nak improve kita punya bacaan ataupun kita perbuatan. Baik, settle tuan-tuan. Jangan susah hati. 5 rukun perkataan dalam solat. Takbiratul ihram. Baik. Sebelum saya baca terma, ada 9 kita fokus. Terma dia tuan-tuan ada 21. Banyak 21. Nanti ada dalam buku yang saya akan buat tu. Cuma dalam 21 ni kita akan fokus hari ni ada 9 terma yang kita akan fokus. 9 tu yang jadi pilar apa 9 yang dasar saja. Kita ambil 9. Hak lain tu dia huraian. Dia ada 21. Baik, sebelum saya nak terus ke syarat, saya nak perkenal kepada tuan-tuan takbiratul ihram. Kena tahu. Takbir ni nama. Mudah kita nak panggil takbiratul ihram nama, tapi bukan kita nak kenal nama, tapi kita nak kenal diri dia. Apa yang dinamakan diri takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram, tuan-tuan panggil sebut di dalam bahasa Arab takbiratul ihram. Makna dia 2. Pertama, makna dalam bahasa Arab takbiratul ihram, takbir yang Allah Ta'ala menharamkan. Itu makna pada bahasa Arab. Takbiratul ihram ni apa? Takbir yang Allah Ta'ala haramkan segala perbuatan yang halal sebelum daripada ini. Dan Allah haramkan perkataan yang harus sebelum daripada takbir. Selepas takbir Allahu Akbar, maka takbir inilah yang mengharamkan perkataan yang sebelum ini harus. Takbir inilah yang mengharamkan perbuatan sebelum ini harus. Selepas takbir ada perbuatan yang haram kita buat, ada perkataan yang haram kita buat. Dengan sebab takbir ini, itu tuan-tuan pada bahasa. Tetapi yang nak target hari ini ialah makna kedua pada istilah. Sebut takbiratul ihram, tuan-tuan kena terbayang di minda kita, diri dia ialah ada 8 huruf. Ada 8 huruf digabungkan menjadi 2 patah perkataan. Dan kalau diucap, dia akan bunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar itulah diri takbiratul ihram. Yang Allah sebut rukun solat satunya ialah Allahu Akbar. Itu panggilan dia takbiratul ihram. Sebut takbir, kena terbayang di minda kita alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Kalau sebut kena bunyi Allahu Akbar. Jangan O. O tu slang kita. O tu biasalah tu, standard lah tu. Allahu Akbar tu. Tapi kita dah panggil, dah masuk bengkel,
Dia lain, dia tak akan bunyi O lah. Lepas keluar bengkel Allahu Akbar. Dia tak akan bunyi Allahu Akbar. O. Alif fathah Allahu Akbar. Baik. Jadi ucapan itu tuan-tuan, ucapan Allahu Akbar yang kita panggil takbiratul ihram, yang saya nak sebutkan tuan-tuan, hari ni yang kita nak fokus dari aspek perundangan syarak, bukan dari segi tata bahasa ataupun disebut bahasa lain tajwid, tidak. Tuan-tuan boleh cari sendiri tajwid. Yang hari ni kita nak fokus dari sudut perundangan saja. Dia ada dua tu. Kalaulah perkataan dalam solat tuan-tuan, dia ada dua bidang yang kita kena kuasai. Pertamanya tajwid, yang keduanya perundangan, fiqh. Baik. Kita berhenti 10 suku 2 minit lagi. 10 suku. Kita break 10 suku sebab kita dah ada isyarat daripada pihak penganjur. Kita pun memang perut pun dari tadi lagi isyarat. Bagi tuan-tuan yang tak makan pagi lagi, insyaAllah break berapa? 15 kan? 15 minit. 15 minit saja kita akan sambung 10.30. Baik, sambung tu terma yang pertama. InsyaAllah kita go on tu cepat, express. Kita target 1 jam setengah lagi khatam. 1 jam setengah khatam tuan-tuan. Express. Dia intro memang tak express lah, intro. Jadi intro ni dia baru masuk gear 2. Gear 3 lepas break, dia gear 5. Baik, settle tuan-tuan. Terma yang pertama insya-Allah kita akan sambung selepas break. Cuma kesimpulan dia saya nak cerita selepas ni, saya tak akan cerita lagi, iaitu diri takbiratul ihram, diri dia, nama takbir, diri dia 8 huruf. Saya akan tulis sekejap lagi kerana kita nak bincang terma 9 ini dari sudut perundangan fiqh ataupun dari sudut fiqh, bukan dari sudut sebutan. Ada yang sebutan nombor saya tak ingat nombor berapa itu, sebutan kita tidak akan detailkan. Kita tak akan betulkan di mana yang patut tajwid macam mana, berapa harakat, itu kita tak akan betulkan, tak sempat tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung 10.30.